Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan, rupanya Al-Quran menyebut tempoh kandungan dan juga susuan seorang wanita adalah 30 bulan. Dan tempoh dewasa yang selengkapnya bagi seorang lelaki adalah 40 tahun. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni. InsyaAllah seperti biasa saya akan buat sinopsis ringkas juzuk yang ke-26 sempena hari yang ke-26 Ramadan. Masya Allah, kita dah sampai kepada hari yang ke-26 Ramadan. Berdoalah kepada Allah supaya kita boleh lengkapkan puasa kita pada tahun ini. Juzuk yang ke-26 ni tuan-tuan mengandungi beberapa surah, iaitu surah Al-Ahqaf, Bukit Pasir. Ahqaf ni tempat tinggal kaum Ad di Yaman, yang mana diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Kemudian surah Muhammad. Muhammad ni Rasulullah lah, sebab ada di awalnya disebut mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Fath, pembukaan ataupun kemenangan. Umumnya surah ini cerita mengenai kemenangan umat Islam selepas melalui perjanjian Hudaibiyah. Ada cerita yang sangat menarik untuk kita bincang. Kemudian surah Al-Hujurat, bilik-bilik. Ini cerita mengenai adab bersosial. Surah Qaf dan juga surah Al-Dhariyat. Bahagian awal surah Al-Dhariyat. Okey. Surah Al-Ahqaf, kalau kita perhatikan, antara yang menarik yang tidak ada pada tempat lain tuan-tuan, pada ayat yang keempat. Ini ada satu cara baca yang kalau kita tak beringat, kita boleh melakukan kesilapan. Tengok tuan-tuan, ayat yang ketiga saya baca dan saya akan terangkan secara ringkas. Allah kata, "Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات." Diwakaf di situ. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Kalau sambung bunyi dia, am lahum syirkun fis samawati tuni. Tetapi kalau kita berhenti, am lahum syirkun fis samawat. Bila kita mula pada perkataan berikutnya, ramai yang tersilap membaca utuni. Sebenarnya tak baca utuni di sini tuan-tuan, kita baca dengan ituni. Sebab perkataan itu ni asalnya adalah itiyuni. Kemudian waw dibuang jadi ituni. Kemudian dinaqal ataupun ibdalkan hamzah pada yang pertama, baca dia ituni. Ituni, bukan utuni. Okey, kemudian surah Al-Ahqaf ini kalau nak cerita banyaklah. Antara contohnya ayat yang ke-9, Nabi menegaskan, Allah Ta'ala suruh Nabi tegaskan baginda tidak mengetahui perkara ghaib. Jadi kalau ada orang mendakwa dia tahu benda ghaib, tak betul. Sebab Allah kata di sini, Allah kata apa? "Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Aku pun tak tahu apa yang diperlakukan oleh Allah kepadaku dan juga kepada kamu. Ada cerita dia, menarik di sini. Kemudian antara yang penting juga ayat yang ke-15. Ayat ke-15 ini cerita mengenai tanggungjawab kita untuk berlaku baik kepada ibu bapa, terutama sekali ibu. Dan Allah Ta'ala sebut antara pengorbanan ibu pada ayat ini disebut tempoh kandungan dan juga susuannya adalah 30 bulan. Jadi dalam ayat lain disebut susuan 2 tahun lengkap. Jadi Allah Ta'ala kata tempoh susuan, kandungan dan susuan 30 bulan, tolak yang 2 tahun, susuan 24 bulan. Jadi tempoh minimum mengandung adalah 6 bulan. Sebab itu dalam fatwa disebut mana-mana bayi yang lahir selepas 6 bulan dia kira anak sah taraf. Kalau sebelum tu tak sah taraf. Ini cerita panjang lebar. Dan ayat yang sama juga, ayat yang ke-15 Allah Ta'ala sebut mengenai usia dewasa bagi seorang lelaki. Dia kata apa? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga sampai tempoh dewasa dan juga tempoh usia yang 40 tahun. Jadi orang yang dah berusia 40 tahun, dalam ayat ini disebut dia perlu segera kembali kepada Allah dan dia kena berdoa supaya anak-anak dikurniakan sifat yang saleh. Ini ayat 15 ni. Jadi dalam Islam betul lah kita kata life begins at 40 ni. Cuma sudut pandang Islam, orang beriman, bila kita cecah usia 40 tahun, bukan baru nak galak. Bila usia dah cecah 40 tahun, sepatutnya kita kena muhasabah. Kalau kita ada kekurangan, kita bertaubat kepada Allah. Dan kita kena ingat, kita dah sampai 40 tahun, baki lagi
20 tahun belum tentu milik kita. Jadi segeralah bertaubat. Kemudian antara yang menarik juga ayat yang ke-20 ni. Allah Ta'ala kata apa? Pada hari didedahkan kepada orang kafir neraka, dan Allah Ta'ala kata hilang hilang semua kesedapan dalam kehidupan kamu di dunia dahulu. Dan para sahabat Nabi bila mereka membaca ayat ini, mereka sangat risau hilang nikmat akhirat kerana terlalu sedap di dunia. Banyaklah cerita-cerita pada ayat yang ke-20. Kemudian antara yang menarik juga tidak ada pada surah lain, iaitu ayat yang ke-29 sampailah ayat yang ke-32, cerita bagaimana sekumpulan jin telah dihadapkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dengar bacaan Al-Quran, dan mereka ini balik dan berdakwah kepada bangsa mereka. Cuma yang menarik pada ayat ini, antara adab dengan Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ialah bila kamu dengar Al-Quran dibacakan, kamu kena dengar penuh perhatian dan senyap. Dan ayat ni Allah Ta'ala sebut sama juga jin-jin ni. Dia kata apa? Yastami'una al-Quran, mereka dengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi dengan penuh perhatian. Lepas tu bila ada sesama mereka ni bercakap, dia kata apa? Ansitu, senyap. Maksud bila kita mendengar bacaan Al-Quran, kita perlu beradab. Macam mana? Dengar penuh perhatian dan senyap. Kalau agak-agak kita tak mampu, kita jangan cuba. Contoh pasang kaset mengaji sebagai melodi sampingan. Macam setengah restoran konon ya, nak tunjukkan restoran itu adalah Islami, dipasang kaset mengaji. Sebenarnya itu adalah satu kebiadaban kepada Al-Quran. Okey, surah yang berikutnya surah Muhammad. Surah ini boleh dikatakan cerita mengenai perang di awalnya. Contohnya ayat yang keempat tu Allah Ta'ala cerita dalam perang apa yang perlu dilakukan. Dan ayat yang keempat ini sering disalahfaham oleh orang yang tidak memahami Al-Quran. Dia kata ayat yang keempat ini menyuruh umat Islam memenggal kepala orang kafir. Kita kena ingat tuan-tuan, Islam agama yang harmoni. Islam tidak memulakan perang. Tetapi apabila umat Islam ditindas dan mereka perlu mempertahankan diri, ataupun kadang-kadang umat Islam berhadapan dengan kafir harbi, dan bila berhadapan kafir harbi dalam perang, sudah pasti nakkan kemenangan. Jadi ayat yang keempat ini perlu difaham dalam konteks perang, bukan sesaja macam tu. Kemudian ayat yang ke-15 ini diceritakan 5 batang sungai dalam syurga yang sangat ajaib. Sungai daripada air bersih, sungai daripada susu, arak dan juga madu. Berdoalah supaya kita dapat minum air sungai ini. Kemudian perasan tuan-tuan, orang kita bila nak bertahlil, di awalnya dia akan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Rupanya lafaz itu dipetik daripada ayat yang ke-19 surah Muhammad. Cuma ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Bukan Nabi berdosa, tapi di sini nak mengajar Nabi supaya tawaduk. Walaupun Nabi tak berdosa tapi tawaduk. Begitu juga berdoa mohon ampunan kepada orang beriman lelaki dan yang perempuan. Pasal tak, bila kita baca, kita memang digalakkan untuk berdoa pengampunan kepada semua umat Islam, orang beriman dan juga semua sekali lah. Kemudian seterusnya ayat yang ke-37 dan juga 38, Allah Ta'ala memang minta umat Islam supaya bersedekah. Dan sedekah yang diminta itu cumalah sedikit. Allah kata apa? In yas'alkumuha, kalau dia minta daripada kamu, harta kamu keseluruhannya, fayuhfikum tabkhalu, itu akan menyebabkan kamu timbul rasa bakhil, wa yukhrij adghanakum, dan keluar segala dendam, dengki, marah kamu. Jadi logik sekali, dalam zakat yang dituntut cuma 1/40, bukan tuntutan harta secara sepenuhnya. Dan ini antara contoh betapa Islam ini adalah agama yang sangat manusiawi dan memahami kehendak manusia. Walaupun harta kita ni asalnya datang daripada Tuhan, tapi Allah Ta'ala peruntukkan juga 1/40 untuk kita keluarkan zakat, sedekah dan sebagainya, sebagai satu cara untuk bersihkan jiwa kita daripada bakhil, kedekut dan sebagainya. Kemudian surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ni antara surah yang sangat menggembirakan Rasulullah. Ringkas yang saya cerita di akhir surah Al-Fatah ini, pada ayat yang ke-27 Allah Ta'ala sebut dia membenarkan mimpi yang dilihat oleh Nabi. Nabi bermimpi keluar bersama para sahabatnya menunaikan umrah. Jadi berikutan mimpi itu Nabi keluar daripada Madinah pada tahun ke-6 Hijri untuk menunaikan umrah. Tetapi akhirnya baginda dihalang
di Hudaybiyah, lalu termeterailah perjanjian Hudaybiyah. Dan surah Al-Fatah ini tuan-tuan turun kepada Nabi sepulangnya Nabi daripada Hudaybiyah. Dan bila turun surah ini, Allah Ta'ala beri jaminan kemenangan dan juga kejayaan kepada umat Islam. Dan pendek kata, kalau kita katakan, kalau sekiranya tidak berlakulah perjanjian Hudaybiyah, ataupun umat Islam tidak dihalang lalu termeterai perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijri, kemungkinan langkah-langkah ataupun kemenangan Islam dengan penaklukan kembali kota Mekah pada tahun ke-8 Hijri itu tidak berlaku. Banyaklah hikmah dia kalau saya nak huraikan. Sebab apa? Surah Al-Fatah ini saya pernah ajar sampai berbulan-bulan baru habis. Kenapa? Terlalu syarat, banyak hikmahnya. Cuma satu benda yang menarik, ini nak mengelakkan khurafat lah. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini, bila Nabi mula-mula sekali dihalang di Hudaybiyah, Nabi hantar wakil baginda iaitu Uthman bin Affan untuk masuk berunding dengan orang Mekah. Kemudian tersebarlah berita Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh. Lalu Nabi pun memanggil para sahabat ini dalam lingkungan 1400 orang berkumpul di sebatang pokok. Dia kata tahta syajarah pada ayat yang ke-18. Berbaiat untuk bersama dengan Nabi, tidak meninggalkan Nabi, menuntut bela atas kematian Uthman. Dari tempat berbaiat ini dipanggil Bai'atul Ridwan, bai'ah yang mendapat keredaan. Sebab apa? Sahabat Nabi yang terlibat, Allah Ta'ala beri jaminan keredaan dan juga syurga kepada mereka. Dan tempat itu, pokok tu ada di situ. Lepas tu saya baca dalam Sahih Bukhari, satu hari anak kepada Abdurrahman bin Auf, tak silap saya, ataupun seorang tabi'in, seorang tabi'in, dia lalu nak pergi ke Mekah, dia tengok ramai orang berkumpul di sebatang pokok di Hudaybiyah. Dia pun tanya, tempat apa kamu berkumpul ataupun semayang ni? Mereka kata, inilah pokok tempat Rasulullah dan juga para sahabat berbai'ah dalam peristiwa Hudaybiyah. Lalu sampai ke Mekah, tabi'in tadi bertanya kepada seorang tabi'in lain, yang mana tabi'in itu ayahnya adalah seorang sahabat dan ayahnya sendiri terlibat dalam Hudaybiyah. Lepas tu ayah dia cerita ke dia, ayah dia kata apa? Kami tahun berikutnya, sebab tahun ke-6 dihalang daripada menunaikan umrah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu disebut tahun ke-7 mereka, para sahabat Nabi Rasulullah, boleh datang ke Mekah untuk menunaikan umrah ganti. Dan pada tahun ke-7 bila mereka sampai di Hudaybiyah, mereka tidak dapat menemui mana pokok tu. Sebab katanya pokok tu telah dihakis oleh air hujan dan sebagainya. Lepas tu lalu tabi'in tadi kata, hebat sungguh kamu ni. Sahabat Nabi pun tak kenal mana kawasan pokok. Tiba-tiba kamu orang yang datang kemudian lebih mengenali pokok itu berbanding para sahabat. Ini antara yang penting kita kena perhati, tuan-tuan sekalian. Agama ni rujuklah kepada Allah, Al-Quran, para sahabat Rasulullah dan juga para sahabat yang memandai. Mereka yang lebih mengetahui. Seterusnya surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini tuan-tuan, kalau saya nak bagi ringkasan keseluruhannya, surah yang sangat sesuai untuk kita baca dan hayati. Tambah-tambah lagi pada zaman media sosial, berita disebarkan tanpa fikir. Orang boleh ejek mengejek, kutuk mengutuk, sindir menyindir dalam media sosial, berburuk sangka, mengumpat secara besar-besaran dalam WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Jadi surah Al-Hujurat ini Allah Ta'ala cerita mengenai adab-adab itu. Kita boleh rujuk, dan kita bila kita rujuk, kita hayati surah Al-Hujurat, insya-Allah ia akan menghalang kita daripada terlibat dengan dosa-dosa sosial tanpa kita sedar. Kemudian surah Qaf. Surah Qaf ni surah yang turun di Mekah, dan dalamnya Allah Ta'ala cerita mengenai peristiwa akhirat. Bagaimana juga yang antara yang paling menarik, ayat yang ke-18. Allah Ta'ala sebut tidak terlepas satu perkataan pun kecuali malaikat akan menulis baik buruk yang kita ucapkan itu. Dan pada zaman media sosial ini, kita kena ingat, setiap apa yang kita ucapkan dengan tangan kita, itu pun pasti ada tanggungjawab dan ditulis ataupun dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali tuan-tuan, dalam surah Qaf ini ayat yang ke-22, Allah Ta'ala cerita bagaimana setelah manusia dibangkit di mahsyar besok. Allah kata, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kamu dahulunya lalai tentang perkara ini. Kiamat akhirat. Hari ini kamu tengok sendiri mata kepala kamu. Allah kata, fakashafna 'anka ghita'ak. Lalu kami singkap daripada matamu segala tabir-tabir yang menghalang. Sekarang apa tengok sendiri di mahsyar macam mana dahsyatnya. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka pandangan matamu pada hari itu, hari kiamat, hadid, setajam besi.
Itu cerita ayat ni sebenarnya. Lepas tu saya pernah jumpa ada orang yang kata ayat ini untuk merawat sakit mata. Tetapi kalau tuan-tuan nak gunakan ayat ini untuk merawat sakit mata ataupun apa sahaja, biarlah kita terlebih dahulu memahami ayat ini mengikut apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Tuan-tuan, banyak lagi sebenarnya juzuk yang ke-26 ini untuk kita bincang, tapi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan ia akan menjadi perangsang kepada kita untuk terus tadabbur juzuk yang ke-26. Lepas tu tuan-tuan ada soalan, benarkah di dunia ada dua syurga, dua sungai yang asalnya daripada sungai syurga, sungai Nil dan juga Furat? Saya faham, saya pernah baca hadis itu. Hadis itu adalah kiasan, bukan hakiki seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.